InsyaAllah kita akan sambung balik tafsir seterusnya, iaitu suratul Asri. Suratul Asr, yang mana surah ni 103 yang diturunkan di Mekah, ada 3 ayat sahaja. Pendek sahaja surah ni. Baik, InsyaAllah kita baca sedikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Baik, kita tengok balik surah seterusnya, iaitu surah yang ke-103, iaitu suratul Asr. Tengok balik. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana surah ni diturunkan di kota Mekah, yang mana dia ada 3 ayat sahaja. Baik. Allah Ta'ala berfirman pada ayat pertama, wal asr. Maksudnya demi masa. Allah Ta'ala kata demi masa. Ataupun dalam setengah tafsir kata demi waktu asar. 2 terjemahan boleh di sini. Demi masa pun boleh. Ada satu terjemahan dia kata demi waktu asar. Tu. Dalam bahasa Arab, al-asru maknanya asar. Maksudnya sembahyang asar lah. Ada satu lagi bahasa Arab juga dipanggil al-asru, dipanggil masa. Masa ni lah timer. Sebab di dalam syair Arab pun ada menyebut ayyuhal asrul ashri. Maksudnya wahai masa yang ke-20. Maksudnya wahai kurung yang ke-20. Ada pepatah Arab kata macam tu. Adapun zaman jahiliyah disebut, dipanggil al-asru jahiliyah, zaman jahiliyah ataupun masa jahiliyah. Jadi al-asru ni maknanya masa lah. Maka Allah Ta'ala berfirman wal asr, demi masa ataupun demi waktu asar. Allah berfirman pada ayat kedua, innal insana lafil khusr. Sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian, kata Allah Ta'ala. Maksudnya Allah Ta'ala nak kata sesungguh rata-rata manusia ni di dalam kerugian. Tu kebanyakan manusia ni dalam rugilah. Dan kita duduk sedar zaman sekarang ni, kita umur kita lebih kurang 40 tahun 50 tahun, kita sedarlah. Kita muhasabah balik. Kita muhasabah balik. Muhasabah ni kita tonton balik filem kehidupan kita. Itu maksud muhasabah. Dengan umur kita 40 dengan 50 sekarang ni, agak-agak padang ke amalan yang kita buat sekarang ni? Tak padang lah kalau ikut amalan kita ni. Tak padang lah kalau kita muhasabah balik, kita tak padang. Tu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kena selalu muhasabah. Balik ke rumah sebelum kita terlelap mata nak tidur, ambil tangan tok atas dahi, tak cukup satu, tok dua dahi. Lepas tu tak cukup lagi, ambil tangan tok lelaki pula, tok pula atas dahi. Tu. Jadi sebelum tidur letak duk mendengar seorang dah. Muhasabah balik. Muhasabah playback balik filem kehidupan kita selama ni. Tu. Kalau tak puas hati pula, nak tidur terlelap tak boleh, maka ambillah ambil angin kat luar, buka pintu sambil duk jengok langit ke atas, duk tengok kapal terbang, duk tengok langit bintang dah. Ataupun kita pergi jalan-jalan ke pulau ke, pergi ke mana ke, pergi ke situ ke sini, buka pintu duk tepi laut, tengok ni kawasan laut, maka mari duk renung balik, tengok bintang, kita luah balik perasaan dalam hati kita tu macam mana, apa sebelum ni aku dah buat sebelum ni, apakah amalan yang aku dah buat selama ni, tu macam mana aktiviti kita selama ni masa kita hidup. Tu bila kita muhasabah balik, rupa-rupa kita cek balik dengan sampai usia sekarang ni, tak ada banyak mana pun nama yang kita buat. Allah Rabbilah. Tu maknanya manusia ni, Allah Ta'ala kata innal insana lafil khusr. Manusia ni selalu duduk di dalam kerugian.
Itu kata Allah. Maka Allah pun berfirman pada ayat ketiga, illal ladzina amanu wa aminus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan berakal soleh dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. Ini baru orang berjaya dalam sudut masa dia, kehidupan dia. Yang berjaya siapa dia? Kecuali yang tidak rugi itu ialah mereka yang beriman. Kalau kita beriman, maka kita orang yang tak rugi. Jadi orang beriman ni antara manusia yang tak rugi dalam hidup ni. Mana lagi? Yang pertama beriman, yang kedua dia beramal soleh. Iman sahaja tak padang kalau tak beramal. Kalau dia mengaku aku beriman tapi tak beramal, bohonglah. Tu dia kena dua-dua, beriman dan beramal, barulah berjaya dalam hidup kita ni. Tapi sayangnya hari ni ramai manusia duk declare, duk mengatakan aku telah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa sebenarnya amalan kita yang telah lakukan? Kita kena buktikan keimanan kita. Kalau kita kata kita beriman, kita kata kita bertakwa pada Allah, buktikan apa amalan kita, macam mana keimanan kita yang kita nak buktikan. Banyak mana dah kita yang kita buat, bila disemok-semok balik, bila direnung-renung balik, bila kita siasat-siasat balik kehidupan kita, tak ada banyak mana pun amalan yang kita buat rupanya dalam hidup ni. Tak ada banyak mana pun. Sebab tu dalam hidup ni kita selalu soal orang, maka kita kena selalu persoalkan diri kita. Jangan duduk selalu soal orang sangat. Tu duk komen orang, duk komen itu, komen ni. Kalau bab netizen, dia lah paling puaka selagi ni. Tapi kalau datang sebelah dia, kena tutup-tutup. Blok-blok komen, tak boleh komen. Post saja, tak boleh komen. Ibarat macam tu. Maka kita kena persoalkan diri kita selalu. Kena persoalkan diri kita selalu. Tu. Tuan-tuan mata Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kita hari ni kita dipanggil orang beriman? Hari ni pun kita panggil orang beriman tu pun kalau kita jaga solat lima waktu. Tu pun kita jaga. Kita nak kata kita jaga Islam, kita nak kata kita orang beriman, hari ni kita hanya boleh mempertahankan solat 5 waktu sahaja. Tu je. Tu pun kalau kita solat 5 waktu, solat berjemaah. Tapi berapa ramai juga yang hanya boleh solat 5 waktu tapi tak boleh solat berjemaah. Betul tak? Berapa ramai di sini yang boleh kekal 5 waktu solat berjemaah? Ada. Ini menunjuk pada kita boleh jaga solat 5 waktu. Kita kata kita beriman, hanya solat 5 waktu kita boleh jaga, tapi solat berjemaah kita tak boleh jaga. Bukan kata orang lain pun, ustaz sendiri pun 2 kali 5 je lah. Tu bukan kata orang lain pun. Tu. Jadi di samping kita solat 5 waktu, ada tak kita buat solat rawatib? Ada tak kita buat solat kapit fardu? Tu pun dah gagal dah. Tu. Yang pertama, kita boleh jaga solat, tapi yang kedua, solat berjemaah pun dah fail. Yang kemudian, solat rawatib pun lagilah fail. Tu. Nak kata kita orang beriman, nak kata kita jaga Islam, maka kita kena persoalkan diri kita. Ini terima Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Nabi SAW, antara solat rawatib yang tak pernah Nabi tinggal, iaitu solat orang panggil sebelum subuh. Jadi kalau kita solat sebelum subuh ni tak ada qabliyah subuh, sebenarnya dipanggil solat sunat subuh. Dia dilakukan sebelum kita solat subuh. Cuma masalah solat sunat subuh ni, ada setengah kata kena solat sebelum solat fardu subuh. Selepas solat subuh tak boleh dah, itu satu pandangan. Ada juga kaum pandangan yang lain mengatakan pandangan dhaif, tapi yang ni tak boleh buat hujah lah. Ada pandangan dhaif mengatakan boleh, tetapi kena sorok-sorok sikit balik kat rumah, buat kat rumah, yang tu boleh selagi mana dalam waktu subuh, jikalau kita tak sempat solat sunat subuh. Tapi Rasulullah ni sembahyang sunat subuh ni Nabi tak pernah tinggal, walaupun waktu subuh tu dah hampir-hampir nak habis dah, Nabi tetap akan solat subuh, walaupun waktu itu dah naik cerah dah matahari. Nabi tetap buat qabliyah subuh 2 rakaat ni. Sebab apa? Sangat-sangat dituntut kita lakukan. Bahkan Nabi SAW, Nabi kata kalau sekiranya manusia tahu nilai sembahyang sunat subuh ni, maka dia mendapat satu ganjaran lebih baik daripada dunia dan juga isinya. Itu ganjaran kelebihan dia.
apa benda yang paling baik dalam dunia ni, maka itulah yang lebih baik daripada dunia dan juga isinya, kata Nabi SAW. Jadi qiblah subuh ni kelebihan dia lebih baik daripada apa yang duduk dalam dunia tu lagi. Sebab tu disebut dalam hadis Nabi SAW. Tu ada satu hari pernah Allah Ta'ala takdirkan Nabi ni dia hadir solat di masjid, terlewat hari tu. Nabi bangun solat subuh terlewat. Jadi sahabat-sahabat Nabi ni duduk tunggu di masjid sebab nak jadikan Nabi sebagai imam. Jadi sahabat tak sembahyang lagi lah, duduk tunggu Nabi. Pada waktu itu cahaya nak naik cerah dah, maksudnya subuh tak habis lagi tapi nak cerah dah. Maka pada waktu itu dalam duduk lewat tu, sahabat tengok Nabi SAW pun solat qiblah subuh dulu. Sahabat tengok, lepas tu barulah solat berjemaah dengan para sahabat. Maksudnya lewat mana pun Nabi tetap akan solat qiblah ni, Nabi tak akan tinggal solat sunat subuh ni. Tu. Tapi kita ni hari ni solat boleh, solat 5 waktu boleh, tapi solat qiblah ba'diyah boleh tak kita jaga? Di situ satu persoalan yang perlu kita tanya dalam diri kita. Dalam setahun, dalam 2 tahun, dalam 10 tahun, contoh dalam 10 tahun kita tak pernah tinggal solat rawatib ni, itu dikira terbaik dah tu. Jika terbaik dah tu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita duk banding, duk capur, duk tolak darat dalam hidup kita, maka Allah Taala kata dalam surah ni, innal insana lafi khush, iaitu manusia ni rugi. Pasal apa rugi? Kerana masa ni tak boleh nak gostam balik. Masa ni mana boleh gostam balik? Boleh tak gostam masa? Nak pergi ke kemari. Tu. Sebab tu ada istilah kata kenangan tak boleh dibeli. Betul tak? Kenangan tak boleh dibeli. Kemarin minggu lepas kita duk belajar, minggu lepas surah-surah lain-lain, Allah mazah ke surah apa, tak boleh gustam balik dah masa yang hari tu. Masa hari tu kita sakit perut, masa hari tu kita miskin, masa hari tu kita ni susah, hari ni kita kaya. Boleh tak gustam balik masa tu? Tak boleh dah. Buat-buat miskin, buat-buat kaya tak sama dah. Contoh ada satu orang ni, dia orang kaya tapi menyamar menjadi orang miskin. Orang panggil social eksperimen contohnya. Lepas dia buat-buat miskin, orang hina, dia kata oh begini perasaan miskin. Dia tak sama betul-betul orang miskin, tak sama. Kita buat olok-olok jadi miskin dengan orang betul miskin, tak sama. Dia tak sama. Adapun orang kaya buat-buat miskin, hatinya masih mengatakan dalam lebih aku ada sipanah lagi. Tu. Tapi kalau orang yang betul-betul miskin, dalam fikir hati dia macam mana aku nak cari. Dalam zahir nampak macam senyum, tapi batin dia cukup terluka, terburis, berdarah dan sebagainya. Jadi sebab itulah terhormati Allah SWT, kita kena faham. Kita tak boleh balik semula kepada masa yang lalu, tak boleh balik kepada masa yang kemarin, sebab masa kemarin tak ada dah, dihapus daripada edaran masa dah. Itu maksudnya kita hanya boleh kenang-kenang sahaja masa yang berlalu. Dulu aku pernah berkasih sayang, pernah bercinta, dan itu kenangan sahaja, dan tak boleh nak playback balik dah. Kok mana pun, kalau nak pergi pun untuk esok saja. Kalau kita boleh pergi masa pun untuk esok tu pun kalau panjang umur lah. Itu. Dan kita mana? Nak gostam balik, nak pergi hari kemarin, yang tu tak boleh. Nak gostam balik 10 tahun yang lepas, dulu aku era kejayaan dulu. Dulu aku nak gostam balik era kejayaan, tak boleh dah. Dulu kita muda, kalau berlari, kalau Usain Bolt ni, kalau Usain Bolt lah, kenal Usain Bolt, Mak Usain, bukan Mak Usain, Usain Bolt ni berlari pecut Olimpik tu. Nak balik mula kepada masa kegemilangan, tak boleh. Tak boleh dah. Tak boleh gustam balik dah. Macam mana pun kita tak boleh gustam balik. Sebab tabiat masa ni, al-waktu, kasuyuk masa ni macam pedang lah. Masa ni istilah dia macam pedang. Kalau kamu tak potong dia, kalau kamu tak agih-agih mengikut keperluan kita harian, nanti kamu akan dipotong oleh masa tersebut. Sebab tu tak boleh. Tu. Sebab tu ramai manusia dibinasakan kerana masa waktu dia tu sendiri. Jadi sebab tu kata ulama, istilah masa ni dia hanya pergi, tak ada undur kembali. Istilah masa ni dia akan himpit, dia akan tolak kita pergi. Itu istilah masa. Kalau faham hakikat masa ni, kita akan manfaat betul-betul dengan masa kita. Sebab tu kita rasa pelik budak muda sekarang ni, dia suka bazirkan masa dia perkara yang tidak bermanfaat. Walaupun perkara tu
tidak bermanfaat, perkara yang sia-sia, sanggup bazikah. Tapi kalaulah dia sanggup jual masa tu, nescaya kita akan beli masa dia. Pasal apa kita faham hakikat masa. Jadi kalau orang tak faham hakikat masa, dia akan bazirkan waktu dalam hidup ni. Allahu Rabbi dah. Tu cukup sedih sekali. Maka orang beriman, sebagai buah keimanan, sebagai bukti kita beriman, mesti kena ada amal soleh di dalam masa yang Allah tak beri kepada kita. Itu sebab tu kita tak boleh nak declare kita ni beriman sedangkan kita ni tak beramal. Kita tak boleh declare macam tu. Kita kena buktikan keimanan kita itu ialah dengan cara kita beramal. Itu maksudnya. Maka orang yang tak rugi ni, Allah Ta'ala kata illal ladzina amanu wa aminus solihat. Orang yang beriman dan beramal soleh, dan orang ni tak rugi. Ciri-ciri orang tak rugi yang pertama dalam hidup ni illal ladzina amanu wa aminus solihat, iaitu orang beriman dan orang beramal soleh. Yang kedua, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang kedua, wa tawasaw bil haqqi, iaitu orang yang berwasiat yang hak dan yang benar. Bukan sahaja dia berpesan, bercakap benda yang benar, bahkan dia sendiri melakukan kebenaran, dan dia sendiri bekerja atas kebenaran, dan dia sendiri bercakap benar, dan dia sendiri bekerja benda yang benar, dan dia sendiri bergaul dia bergaul secara benar, dan dia sendiri menjalani kehidupan dia seharian dengan perkara yang benar sebagai orang yang benar. Di samping itu dia pesan juga kepada orang lain supaya mengikuti kebenaran. Ni antara golongan kedua mendapat kejayaan dalam nisbah masa, iaitu bertawasaw bil haqq, iaitu orang berwasiat, suka berpesan-pesan ke atas benda yang benar, ke atas benda yang baik. Yang ketiga, watawasaw bis sabr. Dia juga merupakan orang yang sabar, yakni orang yang tabah, orang yang cengkar. Di samping dia berpesan pada orang lain, di samping itu juga dia bersabar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah tuan mati Allah, bila kita kata kita orang Islam, bila kita kata orang Islam, orang beriman, kita kena buktikan keimanan kita ni. Kita kena tunjukkan dengan cara kita beramal dengan amalan Islam. Kita kena sabar. Dalam Islam ni banyak kunci dia sabar saja. Kunci dia sabar saja. Bila bercakap bab sabar ni, pagi tadi saya dapat satu WhatsApp, semalam pergi kuliah ada satu tempat ni. Jadi bila saya mengajar tu, saya duduk mengajar tu, saya tak bawa dalil Quran. Kita duduk cerita macam tu sajalah. Kita duduk sebut nama daripada hadis Nabi sebagainya. Saya tak bawa dalil. Jadi lepas kuliah pagi tadi, imam masjid pun WhatsApp, ustaz, ada jemaah masjid ni rasa tak puas hati. Dia kata ustaz cerita takut rekor-rekor, takut ustaz ni macam ibarat buat sendirilah, buat pandai-pandai lah. Itu sabarlah. Mari sabarlah. Kita punyalah tak tidur malam duk merjaah, mari sabar. Tak apalah. Masa singkat, maghrib ke isyak berapa minit je. Kalau kita bawa satu dalil Quran, mari tafsir KWE ni. Baru betul. Ni dia suka komen, dia kata yang komen ni ustaz guru-guru agama dan pensyarah. Pensyarah mana main sini? Nak tanya. Dia ingat kita ni tak rujuk apa, dia ingat kita sembrono pergi mengajar macam tu, buat rekod-rekod nak suruh bagi orang sedap dengar. Sorry lah. Lalu nak buat benda macam tu. Jadi bila kita kata kita orang Islam, kena sabarlah. Lagi-lagi ustaz duk mengajar ni ramai orang. Bukan semua orang suka kita, bukan semua. Ada orang tak suka, orang dengki ada ramai. Orang dengki. Ada juga golongan nak menjatuhkan kita. Yang ramainya komen ni, ada komen membina, ada komen yang nak menjatuhkan kita. Jangan mana nak menjatuh. 1 jam lebih saya kuliah semalam, dan saya duk cerita itu amalan tu, amalan ni, yang dia nampak salah tu. Saya pun rasa heran. Allah dah. Ada juga manusia, dia kata ada pensyarah, ada ustaz tu. Allah, bukanlah tak layaklah jadi pensyarah lagu ni lah. Sepatutnya dia fikir dengan rasional, dia fikir dengan teliti, macam you duk kaji, buat research kajian dah. Dia buat TC macam mana dia buat kajian, cuba buat kajian dulu. Batu dalam Islam dipanggil tabayyun. Dia iktiraf seorang, duk rasa dia pandai bagus, tapi dia tak tanya tuannya dia iktiraf. Dia tak tanya saya sendiri, ustaz ni betul kau bawa hadis palsu ke apa semua. Cuba tanya diri saya sendiri, saya akan jawab, beri penjelasan. Tapi adakah anda ready untuk dengar? Takut menanah linguh ya lepas tu. Tu. Sebab tu ulama ni kadang-kadang memanglah zaman sekarang ni tak ada dah istilah qala ulama. Orang tak boleh nak terima dah qala ulama, qala nabi.
Tapi sekarang ni qala Nabi SAW, qala hadis, qala firman Allah Ta'ala. Zaman sekarang ni tak ada dalil tapi tak percaya Ustaz. Ni antara ciri-ciri Pak Wahabi lah ni. Pak Wahabi ni lagu ni lah. Dia sikit-sikit dia bawa dalil. Sikit-sikit tak sahih. Dia tak faham aturan kita buat susunan dalam kuliah, kita dah atur fikir supaya orang mudah faham. Jadi orang tu pendengar ni dia tak perlu nak cari, dia tak perlu nak bersusah payah, dia hanya tadah saja. Dan kalau benda tu baik ambil, kalau benda tu tak baik tak payah ambil, itu saja. Kalau benda rasa mengarut tak apa, ni kita pula menjadi kaki perosak. Kita duk kata dia ni salah, yang ni sesat, lepas tu duk sebar kesalahan tu, last sekali jadi fitnah, orang lain pun salah sangka, jadi orang lain pun terbabit sekali dalam masalah fitnah. Itu bahaya. Jadi nak kait di sini ialah bila sekali kita kata kita orang Islam, maka kita kena buktikan dengan beramal soleh, dan bukan setakat amal soleh, tapi kita kena bukti dengan kesabaran. Kena banyak sabar sangat dalam Islam ni. Sebab nanti dalam kehidupan kita, hari ni kita kata kita sabar, tapi depan nanti kita akan lebih kena sabar lagi. Sebab kita tak tahu depan kita nak mari apa lepas ni. Kita mengaku saja kita orang Islam, tapi kita kena bukti juga keislaman kita ni dengan berasaskan secara Islam. Depan kita nanti kita akan jumpa batu karat, depan nanti kita akan jumpa kaca, kita akan jumpa duri, kita akan jumpa bermacam-macam lagi depan kita nanti. Tu bersiap sedialah untuk hadapi benda-benda tersebut. Ni lepas tu bila kita kata orang Islam, pasti kalau kita pijak kaca kita akan berdarah kaki. Itu baru betul kita ikut Islam. Kok mana bila pijak kaca kita akan berdarah. Tu kalau kita kata kita orang Islam dah, kita akan menjalani kehidupan betul-betul macam orang Islam. Kata ulama, kalau kita ikut betul-betul flow yang Islam ajar ni, kita akan berdarah. Kok mana pun kita akan berdarah kaki. Tentu akan berdarah, tak akan berdarah. Sedangkan Nabi SAW diuji dengan pelbagai ujian ketika nak menyebarkan dakwah. Ni baru betul kita nak sejati. Selagi orang tak tentang kita, orang tak kata kita baik, tu tak nampak lagi. Sebab tu selepas daripada ujian baru kita boleh nampak keimanan kita setakat mana. Kadang-kadang Allah Ta'ala sengaja uji kita, nak akak lagi martabat kita, nak akak lagi martabat kita. Allah Rabbi dah. Ni tu tuan-tuan mati Allah SWT. Jadi ada seorang sahabat Nabi pernah ke rumah Nabi SAW. Bila sampai ke rumah Nabi, kemudian sahabat Nabi tengok Nabi sedang terbaring meringkuk dalam keadaan kesakitan. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa dengan kamu ni? Maka sahabat Nabi kata, aku ni sakit, aku ni lapar. Sahabat al-ju', aku ni lapar. Maka sahabat Nabi bila dia dengar macam tu, sahabat Nabi pun pergi keluar terus daripada rumah. Kemudian sahabat Nabi pun pergi cari kerja. Pergi cari kerja, iaitu kata ulama itu kerja dia menanam, bukan menanam, iaitu menjiruk pohon kurma. Tu bila sahabat pergi ziarah Nabi, tengok Nabi dalam keadaan sakit, terus sahabat Nabi keluar rumah Nabi, pergi cari kerja. Mana? Pergi cari kerja lah, iaitu dia pergi ke satu kebun kurma, dia jumpa tuan kebun kurma, dia nak minta kerja untuk menjirus pohon kurma. Menjirus pohon kurma. Tu. Dan setiap kali dia jirus satu pohon kurma, dia dapat sebiji buah kurma. Dan bila dia jirus beberapa pohon kurma, maka dia dapat lebih kurang beberapa longgok buah kurma. Maka kemudian barulah dia bawa buah kurma tu pergi ke rumah Nabi SAW. Bila kita dengar kata jirus di sini, bukannya maksud jiruh seperti mana orang rumah kita duk jiruh pokok bunga pokok bunga orkid deh, bukan istilah macam tu. Sebab nak dapat air pada zaman Rasulullah bukan semudah seperti buka kepala paip macam kita zaman sekarang ni. Zaman Nabi nak dapat air bukan semudah yang disangka. Tidak. Pada zaman Nabi ni tak semudah tu. Zaman Nabi ni air bukannya melimpah ruah seperti mana zaman kita. Lagi-lagi tidak seperti mana di bumi Malaysia. Kita ni lagi-lagi terima hujan yang banyak, hutan tropika, duduk khatulistiwa, kemarau dengan hujan seimbang. Air telaga pun penuh, kadang-kadang tak perlu bayar air selangor. Kalau di Pantai Timur dia guna air telaga lagi. Tu dekat kita ni lah banyak guna air berbayar. Tapi maksudnya tempat kita mudah air, tapi zaman Rasulullah susah. Dan nak pergi ke telaga tu, tempat wadi tu jauh.
Dan bawa angkut pula, angkut sikit-sikit, bila habis benda ni kena angkut benda lain pula, jadi susah. Sebab tu zaman Rasulullah dia ada satu upah untuk menjirus pohon kurma ni. Jadi sahabat Nabi pun pergi ambil upah je pohon kurma dah. Dia pun ambil akuk daripada satu wadi, bawa air tu, lepas tu habis pergi akuk balik. Pergi akuk ambil. Pernah dicerita Sayyidatina Fatimah, anak Nabi sendiri pergi mengadu dekat bapak dia. Ya Rasulullah, kata Fatimah, wahai bapakku, aku perlukan seorang khodam untuk aku air. Dan pasal apa dia? Pasal suami aku ni tak boleh menyediakan khodam. Siapa suami Fatimah? Itu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni dia orang miskin dah. Jadi kata Fatimah, Sayyidina Ali ni dia tak boleh sediakan khodam untuk dia aku. Lepas tu pula Ali ni pula sibuk dengan program dakwah dia. Dia selalu ikut kami, Rasulullah selalu kuat. Jadi dalam bab rumah tangga ni aku urus seorang diri. Jadi aku perlukan khodam untuk aku air dan sebagainya. Takkanlah aku nak akut seorang, nak pergi, sebab orang perempuan kan, takkanlah dia nak akut, lepas tu dia lemah, lepas tu pula nak pergi satu tempat tu jauh, lepas tu akut air sedikit, bila dah habis guna pergi akut lagi, lepas tu kadang-kadang nak basuh pinggan makuk, nak beristinja, nak hadas dan sebagainya, semua perlukan air. Ini nak cerita pada kita apa dia, pada zaman Rasulullah air tu susah nak dapat, bukan mudah. Boleh faham dah? Jadi tuan-tuan mati Allah. Jadi bila sahabat Nabi pergi ke rumah Rasulullah, bila tengok Rasulullah duduk tidur meringkuk, kemudian sahabat tanya, kenapa kamu Rasulullah? Nabi kata, aku ni sakit dan aku ni lapar. Maka kemudian sahabat keluar daripada rumah Nabi, pergi cari kerja, menjiruh pohon kurma, dan cirulah beberapa pohon, dapatlah beberapa longgok buah kurma. Maka dia pun datang balik ke rumah Rasulullah SAW. Maka dia suap sebiji kurma di dalam mulut Nabi. Nabi pun buka mulut, Nabi makan, nyap duk makan. Lepas pada tu, bila dah habis biji, sahabat masuk lagi sebiji, maka nyap makan, maka masuk lagi sebiji. Maka kemudian Nabi SAW pun tanyalah pada sahabat, pasal apa? Nabi tanya, pasal apa kamu buat lagu ni dekat aku? Nabi tanya, kenapa kamu baik sangat buat lagu ni pada aku? Kenapa kamu datang ziarah aku bila tengok aku sakit, aku lapar, kamu tengok aku lapar, kamu keluar rumah, lepas tu kamu cari kerja, dapat buah kurma, kamu suap aku dan sebagainya. Pasal apa? Limaza taf'al? Pasal apa? Kenapa kau buat macam ni? Kenapa? Maka sahabat Nabi kata, aku cinta kepada kamu ya Rasulullah. Cinta kepada kamu ya Rasulullah. Pasal apa kamu buat benda ni? Dia tak ada jawapan lain kata sahabat, tapi dia kata, dia dapat, ana uhibbu billah, aku kasih pada kamu kerana Allah Ta'ala. Itu kata sahabat tu je. Tengok pengorbanan para sahabat Tuhan mata Allah SWT. Jadi bila Nabi tahu macam tu, berlinang air mata Nabi SAW. Nabi kata, kalau betul kamu ni betul-betul cinta kepada aku, kalau betul kamu ni ucap tadi sayang dekat aku, kalau betul kamu ni betul kasih dekat aku, maka Nabi kata bersedialah untuk menerima bala dan ujian. Nabi kata bersedialah untuk menerima bala dan ujian. Tidak ada manusia yang cinta kepada aku tak kena uji. Kebanyakan orang yang cinta Nabi, orang yang Islam, banyak yang kena uji. Nabi kata macam tu. Kalau sungguh kamu ni kata cinta pada aku, sungguh kamu ni sedia untuk cinta pada aku, maka sedialah untuk menerima ujian. Sebab itulah maka Nabi kata, maka bersedialah kamu untuk menerima bala dan ujian daripada Allah Subhanahu Taala. Tu. Bagi siapa? Bagi mereka-mereka yang betul-betul cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata ujian yang akan datang lebih cepat daripada air yang turun daripada puncak bukit. Itu kata Nabi SAW. Dia kata lajunya ujian yang akan menimpa pada orang beriman. Jangan duk main orang beriman ni. Tu. Jadi ayat ni pula Tuhan turun nak cerita pada kita, orang yang tak rugi ialah orang yang beriman. Illal ladzina amanu wa aminus solihat. Dan orang yang beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan orang yang berpesan dengan kebenaran dan orang berpesan dengan kesabaran. Maka sebagai mudah kita nak faham dalam tafsir ni, ulama menjelaskan dalam surah Al-Asr ni, dia surahnya amat ringkas kata ulama. Ulama mufassir kata amat ringkas, oleh kerana ringkas itulah banyak tiap-tiap kali solat fardu ramai orang baca surah ni selepas baca Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Wal asr innal insan. Pasal apa dia? Pasal nak boleh cepat habis. Nah, balik awal lah. Sembahyang zuhur pun biasa baca surah ni, lagi-lagi solat asar. Pasal apa nak cepat habis? Wal asri sajalah. Mudah kita macam. Nah. Jadi ulama kata surah ni amat rekah, amat pendek. Tetapi tuan-tuan, walaupun rekah pendek, isi dia, kandungan dia, tujuan ayat ni cukup luas kata ulama, cukup luas. Tu. Jangan pandang sebelah mata. Tu orang panggil. Nah, maksudnya jangan tengok sepintas lalu walaupun pendek ayat ni, tapi pengajaran cukup hebat tuan-tuan. Nah, surah Al-Asr ni kalau kita nak kupas rahsia dia, apakah rahsia yang terselindung di balik surah ni, kupasan dia cukup panjang lah. Kalau kita nak bahas hari ni memang tak sempat lah, cukup panjang. Jadi banyak orang buat duit dengan surah ni, betul tak? Buat program itu, program ini, nah, call center sana, call center sini, nah, time management, nah, contohnya total penitia, nah, macam-macam nama lah. Tu, ni banyak-banyak geng-geng marketing guna lah ni. Nak buat modal kata. Banyak orang dapat duit dengan baca surah ni. Nah, ni Allah Rabbi dah. Betul tak Ustaz kata? Ramai orang guna surah ni. Wallah saya duk baca. Ramai orang dia, nah. Ramai semua orang konon-konon nak ajar orang lah, konon-kononnya nak ajar orang. Oh, nah, dia ajar, kita kena pandai urus masa begini-begini, baca surah ini dan sebagainya. Tu. Daripada bersumber daripada surah Al-Asri ni. Tu. Jadi memang hebatlah orang hari ni, memang betul-betul guna surah ni. Untuk apa? Untuk cerita tentang masa. Guna surah ni. Baik, apabila kita faham situ, kata ulama, surah yang ada 3 ayat ni dia menceritakan tentang yang pertama, tentang orang-orang yang akan dapat kebahagiaan. Siapa yang akan dapat bahagian? Itu orang beriman, iaitu orang beramal soleh, iaitu orang berpesan di atas kebenaran, dan dia suruh orang ni buat benar-benar, dan juga orang yang sabar. Mereka inilah akan mendapat apa? Mendapat kebahagiaan dari hidup. Tetapi jikalau sebaliknya, contohnya dia tidak beriman, lepas tu dia tidak melakukan perkara amal soleh, lepas tu dia tidak sabar, dia tak pernah sabar dan tidak pernah berpesan ke atas kebenaran, maka orang itu akan ditimpa kecelakaan dalam hidup. Dua saja nasib hidup ni, bahagia dengan celaka. Kita tengok kita mana dalam surah ni, sama ada bahagia ataupun celaka diceritakan secara ringkas oleh Allah Ta'ala. Dan saya ambil dalam tafsir Nurul Ihsan, dia ada satu penjelasan, maksudnya kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah kata macam ni, kata Imam Syafi'i, bila dia baca surah ni, maka bila Imam Syafi'i baca surah ni, dia buat satu ulasan. Maka Imam Syafi'i kata, lau tadabbaran nasu hazihi surah lawasi'atuhum. Kalau sekiranya manusia perhati dan manusia faham surah ni betul-betul, kata Imam Syafi'i, mereka akan rasa surah ni terisi secukupnya pelajaran untuk mereka semua. Banyak betul isi dan pengajaran dalam surah ni, kata Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i kata, kalau sekiranya manusia betul-betul dia faham dalam surah ni Al-Asri ni, betul-betul manusia akan mendapat satu faedah yang cukup berguna dalam surah ni. Tu kita kena kaji surah ni lah, kena kaji. Tu Allah Rabbi Ta'ala, mata Allah SWT. Tu daripada sudut manfaat ni, kita kena tengok balik sejarah hidup kita. Umur kita 40-50 tahun. Sebelum ni masa kita muda, kita pernah hafal Quran tak? Kalau masa muda dulu kita pernah hafal Quran, 40-50 tahun sekarang, mungkin adakah sampai 10 juzuk kita hafal sekarang ni? Kalau sampailah daripada 40-30 tahun kita hidup ni, dapat tak kita hafal dalam 3 surah 4 surah? InsyaAllah kalau dapat apa tak apalah. Tu. Tapi kadang-kadang ada juga setengah orang ni hidup dalam hama 50-60 tahun, tapi nama surah pun tak kenal. Sayanglah dia bazirkan waktu hidup dia. Sedangkan suatu dia tak hafal Quran, yang kedua nama surah pun dia tak kenal. Tu. Bila orang kata, bang boleh baca surah Al-Bayyinah bang? Tak ingat, tak hafal lah surah Al-Bayyinah. Surah Lam Yakuni boleh baca? Boleh bang? Lam Yakuni boleh? Lam Yakuni boleh ingat sikit-sikit. Padahal sama je Al-Bayyinah dengan Lam Yakuni ni. Cumanya ingat Lam Yakuni je.
Lam yakuni ingat tapi al-bayyinah tak ingat. Pelik juga kata. Padahal dua-dua sama. Nah. Ni. Jadi umur 40 50 Allah. Jadi apa kita nak cerita di sini, malulah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, malulah. Dah. Tu. Orang luar saja nampak kita hebat, nampak ganah, nampak hebat, ada degree PhD apa dapat hebat. Tapi dalam dah orang panggil apa? Kosong dalam tu. Apa ni orang panggil istilah berongga dalam tu. Dah. Zahir saja orang nampak hebat gah tapi dalam kosong je, tak ada apa pun. Zahir nampak hebat tapi dalam sebenarnya tak ada apa pun. Dah. Tu. Tak ada setara mana orang panggil, tak setara mana lah. Tu. Jadi begitulah dia menyebab mengaibkan kita dalam kehidupan ni dah. Jadi Imam Syafi'i dia ulah lagi perkataan dia. Imam Syafi'i kata laulam yunazzal minal Quran siwaha lakafatin nas. Kalau sekiranya Quran tidak diturunkan, sebaliknya surah Al-As sahaja diturunkan, sesungguhnya cukup jadi pengajaran untuk manusia apa yang ada dalam surah ni. Maksudnya apa dia? Imam Syafi'i kata, dia kata kalau Allah tak buat turun Al-Quran 30 juzuk, hanya turun surah Al-As ni saja cukuplah, kata Imam Syafi'i. Tu. Bukannya makna cukup di sini tak perlu turun Al-Quran, bukan. Maksud Imam Syafi'i kata, maksudnya dia nak bagi tahu pengajaran yang ada dalam surah ni sangat-sangat besar. Tu. Sampai tahap tu sekali mengikut penjelasan Imam Syafi'i. Dan ada juga riwayat lain, ada cerita ada dua orang sahabat Nabi, di antara dua sahabat Nabi tu bila dia bertemu dan berpisah, dia pasti akan baca surah Al-As ni. Surah Al-As. Dan kepada orang lain. Contoh, hari ni dia jumpa dengan kawan dia. Sahabat pertama dia akan baca surah As, apabila nak berpisah, esok hari bila berjumpa balik, sahabat ni pula baca surah Al-As. Dah, apabila dia berjumpa. Tu. Dah. Sama juga pernah dulu kita bahas tentang surah Al-Ikhlas kan. Ada setengah Tok Iman pada zaman Rasulullah dulu dia jadi imam masjid kan. Dia selalu lepas solat baca surah Al-Ikhlas. Pasal apa dia suka sangat surah Al-Ikhlas? Bukan pasal dia tak hafal surah lain, tapi dia suka sangat surah ni. Sehingga ada sahabat Nabi pergi report dekat Rasulullah. Pergi report, apa pasal ni dia tak ikut macam kamu solat ya Rasulullah. Lepas dia baca surah Al-Fatihah, dia baca surah lain, lepas tu pasti dia akan baca surah Al-Ikhlas di belakang tu. Jadi report kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pergi tanya dia, apa pasal ni report begini-gini? Maka dia jawab, sebenarnya aku memang betul-betul suka surah ni. Maka Rasulullah membenarkan, tak ada masalah. Pasal dia suka sangat. Tu. Nabi kata tak salah. Bahkan Nabi kata siapa yang sayang surah ni Al-Ikhlas, dia akan membantu dia di akhirat esok. Subhanallah. Jadi dicerita pula tentang dua orang sahabat tadi. Bila bertemu, bila dia nak berpisah, dia baca surah Al-As. Sehingga apa mereka bertemu, apabila nak berpisah, dia pakai surah Al-As. Dia baca surah ni. Biasalah bila kita nak tutup kuliah apa semua, kita baca wal asri, betul tak? Tu. Yang kedua kita baca apa dah? Tasbih kafarah. Tasbih kafarah kita baca. Ini berlaku pada zaman Rasulullah SAW tentang dua orang sahabat Nabi. Sebenarnya surah Al-Asri kalau mengikut riwayat bahawasanya dia bukan sunnah Nabi SAW. Dia ni berdasarkan amalan sahabat Nabi. Bila sahabat Nabi itu bertemu, bila berpisah, maka dia pun baca surah Al-Asri. Macam kita sekarang, kita baca apa? Tasbih kafarah dengan baca surah tersebut. Tasbih kafarah ni antara perkara yang disuruh oleh Nabi SAW. Tu. Nabi kata apa? Apabila kamu bertemu dan berpisah, apabila kamu berjumpa sama ada dua orang ataupun lebih daripada dua orang duduk dalam kumpulan ke, bacalah tasbih kafarah. Kalau kita berpisah tanpa membaca tasbih kafarah, itu ibarat seperti kita melingkung bangkai keldai, kata Nabi SAW. Tu. Bukan setakat kuliah saja kita baca, bukan setakat lepas mesyuarat kita baca, tapi lepas daripada kita berbincang, grup-grup wanita-wanita hari ini contohnya. Lepas tu kita pun nak berpisah, kita pun kata subhanakallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaih. Kita baca. Lepas tu kita pun baca surah Al-As. Jadi yang tu Nabi suruh baca doa kafarah ketika berpisah. Tetapi yang ni Nabi bukan satu adat, tapi benda ni amalan sahabat Nabi dua orang tu. Bila selalu dia berjumpa, dia suka baca surah As. Maka daripada kisah ni
kita pun apabila selesai kuliah apa sebagainya, kita pun baca tasbih kafarah dengan surah Al-Asri tu kita baca, ambil peristiwa ni. Tu. Jadi sebagai kesimpulan di sini, saya pun tak boleh lewat ni sebab ada urusan kat KL. Jadi sebagai kesimpulan di sini jelas pada kita tentang masa. Kalau betul-betul kita manfaat masa ni dalam hidup kita, kita manfaat dengan ilmu, kita manfaat dengan amal, maka duduk dalam masa ni, maka insya-Allah satu hari nanti kita akan berjaya di akhirat esok. Maksudnya apa dia? Nak beritahu kepada kita, kesimpulan di sini, Allah Taala bersumpah dengan masa ni. Allah Taala wal as, demi masa. Allah bersumpah dengan masa ni. Bila Allah sumpah dengan masa, maksudnya dalam kaedah Al-Quran, lepas ni Allah nak cerita benda penting. Contoh satu orang mari mengadu kat kita, demi Allah, jadi biasanya jarang orang nak main-main, demi Allah aku nak ikat tali kasut, jarang orang nak kata macam tu. Maksud kalau orang bersumpah demi Allah, maksud lepas ni nak cerita benda yang penting. Tu begitulah Nabi SAW. Masa tu penting supaya Allah Taala nak kata masa ni penting supaya kita ni manfaat betul masa. Dan ada ulama tafsir kata kita tak boleh mencela masa, sama ada masa yang lalu dan masa yang akan datang. Tak boleh kita mencela ke atas masa. Contoh, dulu kita susah, sekarang kita senang. Kita kata, oh, dan aku becilah masa aku susah dulu, tak boleh kata macam tu, tak boleh. Tak boleh. Tuan-tuan mata Allah SWT, dia faham dah. Pernah satu hari, Nabi SAW, panjang pula ni, saya bawa hadis ni. Maka sebagai kesimpulan di sini saya beritahu, kita tak boleh maki masa yang telah lalu, tak boleh. Sebab masa ni lah, masa kita susah tu lah yang mengajarkan kita tetap menghargai masa yang kita sekarang. Jadi oleh sebab itu kita kena faham, kita kena guna masa ni elok-elok untuk arah yang memberi untung diri kita, bukan setakat dunia, tapi kita kena guna masa untuk akhirat juga. Tapi dok bercakap tentang masa ni, kata ulama sehari ke sehari ni ialah masa istilahnya memendek, bukan memanjang. Istilahnya memendek, maksudnya umur kita semakin dekat. Baru saja kita puasa tahun lepas, tengok nak puasa pula dah. Baru saja solat Jumaat minggu lepas, tengok nak Jumaat baru pula. Ni menunjuk kepada kita bahawasanya kita kena insaf pada masa, sebab anytime kita boleh mati. Sebab mati ni antara benda tanda soal dalam hidup kita. Bila-bila masa. Tadi baru je nampak elok. Tengok-tengok kena panas kilat dah. Tu contohnya. Tu. Anytime kita boleh mati. Tu. Itu merupakan tanda soal. Jadi masa ni apa dia? Masa ni menghimpit kita, dialah yang menolak kita sehingga mana kita sampai kita mati. Itu istilah masa. Maka bila mati, tak lambat dan tak cepat mati ni. Dan bila mati, kita akan berpindah daripada alam dunia kepada alam akhirat. Bila masuk alam akhirat, terputus kita hubungan dengan dunia. Nak call tak boleh, nak bluetooth, whatsapp, email, BBM, tak boleh dah tuan-tuan. Waktu itulah baru kita tahu manfaat masa betul-betul apabila kita berada di akhirat. Jadi oleh sebab itu, gunalah masa ni untuk beribadah, beramal soleh, agar apa yang kita guna ni Allah Ta'ala bawa amalan kita untuk kita menyelamatkan kita di dunia di akhirat. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. InsyaAllah semoga bermanfaat surah ni. Semoga kita berjaya dunia akhirat. Wallahu ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wal manfa'una wa zidna bi rahmatika ya rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi